أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu, walaupun malam ni tak ramai, tapi insya-Allah ilmu berterusan. Amin. Sambung kita hari Jumaat minggu keempat, kitab Hikam. Daripada Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Kita dah ambil satu hikam yang pertama, separuh min alamatil i'timadi 'ala al-amal. Dah saya dah syarah malam tu. Ingat kita tahu sebulan yang mana berkaitan dengan i'timad ataupun pergantungan kita terhadap amalan yang kita lakukan. Dia dah syarah. Tapi kita akan ulang syarah. Kenapa? Kerana perbincangan ini jauh. Perbincangan ini mesti kena lebih teliti. Apabila kita ambil perenggan yang seterusnya, nuqsanur raja'i 'inda wujudi az-zalali. Nuqsan maksudnya berkurang, ar-raja' pengharapan. Kurangnya dalam diri kita pengharapan, 'inda wujud pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Inda apabila berlakunya wujudiz zalal, berlakunya satu kesalahan ataupun dosa ataupun masalah. Kalau kita tengok dalam perenggan yang pertama berkaitan dengan terjemahan, setengah dari tanda bahawa seseorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yang ni yang kita ambil itu min alamatil i'timadi 'ala al-amal, iaitu berkurang pengharapan terhadap rahmat Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Mana kita dah ambil itu tanda-tanda orang yang sentiasa mengharapkan daripada amalannya pahala, daripada amalannya sesuatu. Maka satu hari apabila dia melakukan satu dosa atau dia terjebak di dalam sesuatu masalah, maka pada waktu tu dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Maknanya bagi dia tu diharap dia sahaja. Itu maksudnya bahawa orang yang sentiasa i'timad, bergantung kepada amalannya. Contoh, kalau kita kata solat subuh, seorang yang sentiasa solat subuh, dia solat subuh mangkit berjamaah, alhamdulillah. Tiba-tiba satu hari Allah nak uji dia, tak mangkit tidur. Tak mangkit tidur. Mangkit pukul 7. Jadi apa berlaku? Di sini dia akan rasa satu kesalahan. Dia rasa sepatutnya tak boleh macam ni. Dia merasakan bahawa Allah tak boleh buat dia macam ni. Dalam setiap hari dia solat subuh, tiba-tiba hari ni macam mana boleh jadi? Tak boleh terima kenyataan. Dan kadang-kadang disebabkan oleh benda yang kecil macam ni, kebanyakan orang berputus asa. Apa katanya? Dah 2-3 kali tak berhenti, tak mangkit subuh, malah pergi subuh. Duk kurang situ. Kalau 5-6 orang duk berfikiran macam tu, asal solat subuh 6, lama-lama tinggal setengah. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Imam kedua, lepas tu AJK masjid 16 orang. Itu disebabkan oleh kita bergantung kepada amalan. Bergantung kepada amalan. Baik. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari,
Sabda Rasulullah SAW, lan yadkhulu ahadakum al-jannata amaluhu. Tidak akan sekali-kali masuk seorang hamba ke dalam jannah kerana amalannya. Maka kata sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah. Amboi, hari ni speaker dia begong. Saya tak dengar saya cakap ni. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat tanya, kalaulah kami ini tidak masuk ke dalam syurga kerana amalan, adakah engkau juga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Qala wala ana. Kata Rasulullah SAW, ya, betul, begitu juga saya. Begitu juga saya. Maknanya Rasulullah SAW juga mengaku bahawa dia tidak akan masuk syurga kerana amalannya. Habis itu kalau kita tengok hadis Rasulullah SAW, mangkit, tidur, tahajud sampai pecah kaki-kaki. Nampak? Sampai pecah kaki-kaki. Berpuasa sampai kat perut. Untuk apa? Nampak? Itu yang disebut sebagai al-i'timadu ala amal akan menyebabkan kita putus asa. Jadi Rasulullah terangkan bahawa setiap manusia di atas muka bumi ini yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam jannah tanpa, bukan disebabkan oleh amalan, tetapi disebabkan oleh redha Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kalau kita beramal, contohnya kita solat subuh tadi, siapa yang membangunkan kita sebenarnya? Kalau seseorang itu berfikir dengan lebih dalam, dengan lebih jauh, ini sebab kita kena teliti dalam bab satu-satu bab berkaitan dengan ihsan al-amali, tahsin, memperbaiki setiap amalan kita, setiap i'tiqad kita ni. Maknanya apabila kita bangun daripada tidur, kita terjaga, siapa yang menjagakan kita? Kalau kita terlena, siapa yang memperlenakan kita? Siapa yang memperlenakan kita? Maka sah-sahlah kita akan kembalikan semua kuasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru seorang hamba yang diredai Allah. Contoh kan, kita ada seorang anak kan. Kita seorang anak, kita bagi duit dekat anak tu. Hari tu saya buat contoh, orang beli tanah, Tok Imam beli tanah kan, ingat tak? Contoh beli tanah, nampak? Ini seorang anak, contoh seorang anak. Apabila jalan dengan ayahnya, nampak seorang miskin di tepi jalan, maka apa kata ayahnya? Hei anak, berilah sedekah kepada orang yang miskin. Dalam keadaan masa yang sama, dalam keadaan anak dia tak tahu, ayah dia dah bagi satu duit masuk dalam poket tu senyap-senyap, nampak? Tanpa diketahui oleh anak dia. Maka anak tu pun terpinga-pinga nak bagi, macam mana ni, duit tak ada kan? Apabila dia seluk poket, tengok-tengok ada duit ayah dia tu. Jadi dia bawa keluar duit tu, dia bagi kepada si miskin tadi. Nampak? Adakah anak tadi nak mengharapkan balasan daripada ayahnya? Nampak? Hei ayah, aku dah bagi dah duit tadi ni kan? Patutnya hang kena bagi sesuatu kat aku. Kerana apa? Kerana aku dah mengikut apa arahanmu. Dalam keadaan duit tu siapa bagi? Ayah dia bagi. Jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang bagus tidak akan menuntut apa-apa balasan daripada ayahnya. Tidak? Macam tu yang kita kata jual beli tanah tadi kan? Hari tu kita sebut pasal beli tanah. Kalau duit itu daripada orang tuan tanah tu sendiri, bagi duit dekat kita, suruh kita beli tanah, beli kat dia, nampak? Lepas tu kita nak komplain lagi sebab duit tu kita beli tanah tak kenal lah apa semua, kita nak komplain kat tuan tanah. Lepas tu bila kita buat apa ni, tanam buah-buah tu kita nak jual balik kat tuan tanah, tak kenal. Tidak kan? Dah duit kat tuan tanah. Macam tu lagi tubuh badan kita ini sebagai seorang hamba. Apabila kita melakukan ibadat, apabila kita solat, puasa, zakat, bahkan segala amalan luar daripada amalan-amalan puasa, zakat, haji, contohnya muamalat harian, kita berjalan ke tempat kerja, kita buat apa sahaja, makan, minum, siapakah yang berkuasa terhadap perlakuan semua yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas sedikit pun pegang pensil ini daripada kekuasaan
Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terlepas sedikit pun daripada kekuasaan Allah, kenapa kita mengharapkan sesuatu pahala? Yang mana apabila kita mengharapkan sesuatu pahala, maka itu timbulnya pengharapan terhadap amalan kita untuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Faham ke tidak ni? Tak? Nampak? Itu yang disebut sebagai i'timad alal amal. Kita buat solat disebabkan oleh amalan itu kita rasa kita nak masuk syurga. No. Tidak. Ini sebahagian daripada ihsan amali. Dalam diri kita yang kita patut perbaiki. Maknanya kita sentiasa kena ingat macam tu. Bagi orang yang tak mengaji, dia takkan tahu benda ni. Jadi dia main solat masjid, dia duk ingat, oh Rasulullah kata 27 pahala sembahyang fardu secara berjamaah. Dia duduk kira yang tu. Jumaat Maghrib cantik 27. Lagi tambah pula 27 hari Isyak. Esok subuh 27 kan. Lepas tu Rasulullah kata 2 rakaat sebelum subuh dan subuh berjamaah di masjid dapat langit dan bumi. Dia cantik dapat langit dan bumi. Masya-Allah. Banyak hari ni dia kata dia buat. Macam tu juga puasa. Ramadan selesai, tambah 6 hari di Syawal, selesai 1 tahun puasa. Dia duduk kira yang tu, 1 tahun puasa. Tahun depan tak payah puasa dah, pasal 16-12 bulan dah jalan sekali hari. Nampak? Contoh. Ini yang i'timad 'alal amal. Ini dalam bab ibadat. Kebanyakan semua kita berbincang tentang bab ibadat, kita lupa bab muamalat. Yang mana cerita ini juga berkaitan dengan bab muamalat kita seharian. Bangun yang tidur kita kadang-kadang kita ingat kita solat saja, Allah tu ada kuasa pada kita untuk angkat takbir, untuk rukuk. Padahal berjalannya kita ke tempat kerja itu pun kuasa Allah. Jadi itu pun bukan amalan yang perlu kita i'timadkan, bergantung kepadanya. Nampak? Tak perlu bergantung. Maknanya itu adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau itulah keikhlasan kita setiap hari kita pergi kerja, niat bahawa inilah apa yang Allah tentukan untuk aku hari ini, ikhlas, mukhlasan. Nah, selesai masalah. Dia tu kalau tak dapat bonus pun tak ada masalah, tenang. Nah, ni tak dapat bonus. Oh, pecah kepala. Kan? Lari tak cukup tanah. Tak apa, member dapat 2 bulan, 3 bulan dia tak dapat. Pening kepala. Kan? Bukanlah saya nak sentuh pasal punch card. Kan? Punch card ini adalah sistem orang putih. Tak? Sistem orang putih. Kita pakai punch card sistem orang putih. Tapi kadang-kadang orang boleh kejar punch card tu tanpa solat subuh. Itu jadi masalah. Maknanya apa? Bergantung terhadap amalan mereka, muamalat mereka. Nampak? Sampai tinggal terus solat subuh. Kadang-kadang solat kerana nak pergi bekerja di tempat yang jauh, sanggup qada solat subuh pukul 7.30. Dah jam. Betul? Pajak song dia angguk semua kira betul tu. Saya bagi contoh ya. Baik. Jadi dalam kitab ni, dalam perenggan yang kedua, dia ambil sebelum saya masuk perenggan kedua, kita ambil dalam satu ayat dalam surah Al-Fajr, surah pendek itu, surah Juz' Amma. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Seorang insan ni apabila Allah bagi kenikmatan, akram, kemuliaan pada dia, maknanya semua apa yang dia buat itu elok tersusun, elok kemas, cantik, tak susah. Maka Allah bagi akram, na'amahu, beri nikmat padanya, maka dia akan kata apa? Alhamdulillah. Ni Allah bagi semua. Nampak? Ya, ada. Memang alhamdulillah Allah bagi semua. Baik. Tetapi nak tengok dia ini seorang hamba yang betul-betul hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah kata pada ayat yang seterusnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi bila Allah tarik semua nikmatnya, Allah tarik semua kurniaannya, Allah tarik semua karamah dia, maka apa dia kata? Ya Allah, Allah telah menghinakan aku. Ya Allah, sampai hati Allah buat macam ni kat aku.
Ya Allah, tak patut aku jadi macam ni. Maka ini baru kita tahu bahawa ini bukan hamba yang betul-betul digelar sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Maknanya dia iktimad ada ke atas amalan dia untuk mendapatkan apa yang Rasulullah SAW janji, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada dia. Baik. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat tu sendiri, ayat yang kedua yang saya baca tadi pun dah menunjukkan satu perasaan putus asa. Tidak? Ya, kalau kita tengok orang yang selalunya orang yang daripada bawah ni susah, tiba-tiba dia jadi senang, kan? Dia akan susah untuk susah. Betul tak? Tapi orang yang memang dah senang, dia bila dia susah baru dia mempelajari cara-cara hidup kesusahan. Susah dia itu lebih senang daripada orang yang daripada awalnya susah, senang kembali susah. Perasan tengok. Sebab apa? Sebab ni tadi. Sebab tidak meyakini apa yang dia lakukan itu adalah semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam perenggan yang kedua kita ambil kalimah la ilaha illallah. Nampak? Apabila seorang itu tidak bergantung kepada amalan dia dan menjadikan dia itu sentiasa bersama-sama dengan Allah, maknanya hakikat la ilaha illallah ni dia kena faham. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita ada isbat, kita ada nafi. Tapi an-nafi dulu baru isbat. Betul tak? La ilah, tidak ada Tuhan. Dulu saya pernah huraikan la ilah ni, tidak ada Tuhan. Apabila berkait rapat dengan i'timadu alal amal, bergantung kepada amal diri sendiri, maknanya akulah yang buat ini, akulah yang buat ini, akulah, kita terputus daripada kuasa Allah. Nampak? Kita rasa diri kita tu bergerak sendiri. Maka apa jadi pada waktu tu? Wujudlah Tuhan yang kedua, iaitu diri sendiri. Betul tak? Itu yang berlaku kepada orang-orang yang tak belajar, kepada orang-orang yang tak mengaji dalam bab ilmu tauhid. Dia rasa diri dia semua buat. Kalau dia salah, dia rasa dia salah. Kan? Dia tak rasa semua yang berlaku itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang masuk sikit-sikit dalam bab al-qada wal qadar. Kebanyakan orang tak boleh terima. Kalau bab baik macam saya kata tadi, alhamdulillah semua orang suka melompat-lompat. Tengok-tengok bab kena duduk di rumah 3 bulan. Duduk di rumah 3 bulan. Tak boleh terima. Nak keluar juga. Nampak? Dalam tempoh virus ni. Nak keluar juga. Itulah yang dikatakan bagaimana kita boleh menilai diri kita dengan keadaan adakah kita sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi la ilaha itu kalau ikutkan daripada huraian yang sebenar-benar huraian adalah menafikan kewujudan siapa tadi? Kewujudan amalan siapa tadi? Diri kita. La ilah, bukan Allah lagi, ilah baru, tidak ada Tuhan. Dulu orang dulu ni tidak ada Tuhan, maksudnya berhala dan segala-galanya. Kan? Tapi sekarang ni berhala dah tak ada dah. Kita yang menjadi berhala kepada diri kita sendiri. Tak. Maka kita menyembah diri kita sendiri. Nampak? Jadi apabila kita kata la ilah, maknanya waktu itulah kita kena buang rasa keakuan aku tu. Bila kita buat sesuatu, minum air itu adalah kekuasaan Allah, makan itu adalah kekuasaan Allah, tidur kekuasaan Allah, bangun kekuasaan Allah. Maka apabila setiap waktunya adalah kekuasaan Allah, dekat tak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dekat. Sebab itulah disebut la ilaha illallah. Dan ilah yang kita nafikan itu sebenarnya adalah yang paling dahsyat sekali. Allah kata manusia ni kami jadikan dahsyat, sampai malaikat pun tak bagi jadi. Betul tak? Tak. Malaikat kata, kamu ya Allah,
nak jadikan manusia yang selalu merosakkan muka bumi. Maknanya ranking manusia ni di alam ini dia duduk nombor 2 selepas Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha berkuasa. Tapi nak abang kata dahsyatnya manusia ni duduk nombor 2. Ranking dia. Mana manusia yang duduk nombor 2 ni lah kita diri sendiri kena nafikan supaya tetap kekal wujud Allah sahaja di dalam alam ni. Nampak? Allah sebut cerita dalam surah Al-Baqarah pasal kejadian manusia. Itu tuan-tuan boleh balik. Kalau saya terjemah ayat tu pula pakai tak habis kitab ni. Baik. Maka la ilaha illallah, nafi kita isbat wujud Allah. Nafi amalan kita isbat wujud kekuasaan Allah. Nafi segala-gala yang kita lakukan isbat semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kalau kita tak nafi, bukannya syirik apapun, tidak. Ini adalah pemahaman. Selalu saya pesan, ini adalah tahsin i'tiqadi, memperbaiki pemahaman kita tentang la ilaha illallah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang lain boleh berfikir macam mana pun, ikut cara dia mengaji. Tapi kita bila dah mengaji dalam bab ini, kita menafikan diri kita, hanya kita nak supaya Allah itu sentiasa berada dengan kita. Inilah punca dia, inilah matlamatnya. Supaya apabila semua yang kita rasa di atas muka bumi ini berlaku kerana Allah, maknanya Allah sentiasa berada dengan kita. Kita rasa, itu perasaan kita, dan kita berlatih untuk itu. Ini matlamatnya, supaya kita dapat membuang sikit-sikit pergantungan terhadap amalan diri sendiri. Berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Bersandar, berlindung, berharap. Taib. Kita tengok bila kita sakit, tu kata wujudul zalal, bila kita sakit. Bila kita sakit. Lah ni di manakah tempat yang utama bila kita nak sakit kita pergi? Di mana? Hospital. Bukan salah, tak salah. Tak salah. Dan saya tak mau kata orang belajar kita hikam ni tak payah pergi hospital ada. I'tiqad kita tu. Maknanya apabila kita dah sakit, kita kena ikhtiyar betul. Kita pergi hospital dapat ubat. Tapi ada setengah saya duk nampak ayah-ayah sebut apa, Ustaz, saya kalau tak ada segenggam ni tak boleh hidup saya. Nah, itu tak kena. Itu tak kena. Kata-kata itu menyebabkan goncangan dalam bab akidah kita. Sebab hidup kita, mati kita adalah kuasa Allah. Ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh ubat. Bukan saya tak bagi makan ubat. Makan ubat, tak ada masalah, ikhtiar. Tapi jangan kata ubat itu segala-galanya, tidak. Itu bab ubat. Kerja. Kebanyakan orang kata gaji itu segala-galanya. Jadi menyebabkan orang itu takut untuk bertukar pekerjaan. Betul tak? Betul tak saya kata? Dapat 5,000 tak boleh pergi mana Ustaz? What? Payah nak dapat pula gaji ni. Siapa yang bagi gaji? Jabatan saya Ustaz, pandai sembang. Padahal jabatan tu yang bagi gaji, yang terima kamu dapat jawatan di situ, siapa yang uruskan semua tu? Allah Subhanahu wa taala. Buka hati orang yang berinterview, terima kamu, buka hati lagi orang yang menerima kamu bekerja di situ, buka hati lagi orang yang sign nak bayar gaji. Kalau diterima masuk bekerja, tiba-tiba bos kata tak payah bayar gaji 2 bulan, nak kata apa? Sebab Allah tutup hati untuk bayar kepada dia itu 2 bulan gaji, nak kata apa? Tak ada kata apa ya. Nah, semuanya adalah atas kekuasaan Allah. Jadi kenapa kita takut? Kita berharap kepada satu benda. Tak ada pergi mana Ustaz? Awak 5,000 siapa yang nak dapat? Kalau nak dapat macam tu, nak macam tu, memang payahlah, kan? Kita tak tahu Allah nak bagi lebih lagi di tempat lain. Pernah? Itulah keyakinan kita yang kita belajar dalam kitab Bahar Hikam ini. As-Sakandari nak ajak supaya jangan kita berharap kepada benda-benda macam tu. Kepada amalan kita terutamanya, dan kepada benda lain. Nampak? Supaya kita sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar. Nampak? Berlindung. Tadi ubat tadi. Setengah-setengah kita ni kalau sakit sikit, yang ni saya tak boleh terima. Baik bila kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada bomo boleh buat. Bagi apa ni? Bagi sembuh.
Pasal doktor scam pun tak jadi apa ni. Kok-kok lah orang sihir ke apa ke. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi apabila kita mempercayai benda yang tidak betul-betul pasti. Tidak. Mai kata, tahu dah awak. Member sebelah lah buat tu. Jam. Maknanya satu fitnah kepada member sebelah. Tidak. Ini yang syaitan nak. Ini yang syaitan nak. Inilah sebab Pak Iskandari bagi tahu semuanya kembali kepada Allah. Kalaulah terkenanya sihir, contohnya kita terkena sihir. Tak? Okey, terkena sihir. Kenapa boleh terkena sihir? Sebab Allah sebut la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan seseorang hamba itu dengan nama dia. Tidak ada sesuatu pun kecuali dengan namanya. Maka sihir itu mudarat kepada kita kerana redha Allah. Betul tak? Betul tak? Macam tak boleh terima. Maknanya Allah ada sesuatu untuk maklum kepada kita, untuk mengubah kita, untuk menjadikan kita lebih baik dengan redanya terhadap sihir terkena pada kita. Jadi apa yang perlu kita buat? Tubu ilallah. Betul tak? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah. Dah doktor pun tak boleh buat, apa pun tak boleh buat. Kawan pula mahabak kata ni member sebelah buat. Apa yang buat? Solat taubat. Pasal apa? Kalau betul lah dia buat, siapa yang meredainya? Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita, bukan untuk dia. Biar pilih dia nak kira kalau dia dosa ke apa, itu hak dia. Sekarang ni penilaian yang kita mengaji kitab hikam ni adalah untuk nafsi diri sendiri. Tadi dia bagi kat pukul 9. Tengok pukul lebih. Baik. Nah? Diri sendiri. Maka kita bertaubat. Menyerah diri kepada Allah. Selesai masalah. Daripada kita pergi cari siapa yang buat, daripada kita pergi duk bergaduh dengan orang, selesai masalah? Tak selesai. Sebab kita tak pasti siapa. Pergi tanya kawan ni, saya tak buat. Pergi tanya kawan saya tak buat. Tak. Masalah tak? Dan masalah tu akan menyebabkan kita dengan ibadat kepada Allah lama-lama makin renggang. No? Itulah yang Allah kata, yang Iskandari kata, kalau boleh betul-betul ikhlas beribadat, jangan tengok kepada amal. Apa dia kata? Berharap. Harap ni masya-Allah. Harap ni, ini dalam sebahagian daripada tahsin i'tiqadi amali kita. Berharap. Kalau dengan orang ni berharap sungguh. Betul tak? Kita kalau dengan kawan-kawan ni berharap sungguh. Tak? Kalau bolehlah dia tolong. Kita berharap kepada orang baik. Yang memegang hati manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berhajat kepada seseorang, contoh masuk interview lah, telefon, hello, kenal tak orang ni, nampak? Kenal tak orang? Ada ni lah bos ni, minta tolong sikit boleh tak? Salah. Nampak? Pengharapan kita itu baik. Kalau nak dah pernah buat itu tak ada masalah. Cuma tahsin amali, memperbaiki amalan kita itu. Bila kita nak interview, solat hajat. Tapi janganlah waktu nak interview baru nak solat hajat. Ini pun adalah salah satu daripada amalan orang Melayu. Mai apa-apa perkara besar baru nak solat hajat. Lepas dapatnya solat pun tinggal. Entah nak? Solat hajat sampai tak sangka nak dapat jawatan. Contoh, di mana? Bukan bagi tahu kenal siapa-siapa, ada contoh. Jadi bila dapat jawatan, solat pun kadang-kadang tak dan. Allah Ustaz, pasal apa ni? Tak dan nak solat qada 3 hari dah. Ada teruk sangat. Itu contoh. Bila kita bagi contoh ni, kita bagi teruk senang orang faham. Jadi kita berharap. Kenapa kita tidak terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Minta kepada Allah, ya Allah, kalau ini rezekiku yang Engkau telah tuliskan kepadaku, maka teruskan ya Allah. Dapat interview. Tak? Berterima kasih kepada manusia yang meluluskan, yang memberi, tak ada masalah. Tapi jangan beriktikad bahawa manusia itulah sebaik-baik manusia yang memberikan segala-galanya pada kita. Itu salah.
Nampak? Itu salah. Berterima kasih kepada kerajaan, contoh, kerana memberi BRIM. Alhamdulillah. Semua dapat kan? Alhamdulillah dapat. Imam dapat Alhamdulillah. Tapi jangan sekali-kali kata kerajaan ni lah yang memberikan BRIM. Taklau tak ada kerajaan ni, mati kami semua. Nampak? Padahal itu adalah semua kuasa daripada Allah, takdir daripada Allah. Allah yang membuka satu hati dalam kepimpinan kerajaan hari ini untuk memberi sedekah kepada kita semua. Alhamdulillah, berterima kasih kepada kerajaan, tapi jangan lebih-lebih. Wala tusrifu, jangan lebih-lebih. Syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Betul, kita yakin bahawa tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Betul tak? Tapi kadang-kadang kita tanya doktor, berapa lama lagi doktor? Dah, betul tak saya tanya? Saya sebut, saya dengar. Berapa lama doktor? Lepas tu doktor pemah abang, ibu awak, ayah ni tinggal 4 hari lagi. Teriak ni. Pasal apa? Tidak ada yang mengetahui hidup atau mati kita. Pasal apa kita boleh teriak? Itu nak menunjukkan bahawa latihan kita terhadap kefahaman i'tiqadi ataupun kefahaman ni masih lagi belum sampai. Dan apa katanya lagi? Tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Yang ni yang saya sebut tadi. Yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengambil balik Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ayat yang saya bagi tahu tadi dalam surah Al-Fajr. Tak. Zahirnya syariat menyuruh kita berusaha. Ya, betul. Kalau ikut daripada segi kaedah fiqhiyah, memang kita kena bekerja. Baik. Tapi saya tak apa-apa nak berkenan perkataan usaha tu sebenarnya. Kalau boleh padam tu, tulis bekerja lagi baik. Kan? Padam perkataan usaha tu, bubuh ganti perkataan bekerja. Baik. Menyuruh kita bekerja, beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menjandarkan diri pada amal usaha itu supaya tetap bersandar pada kurniaan rahmatullah. Nampak? Pada asal kita nampak seolah-olah syariat ni suruh kita bekerja. Tapi apa yang terjadi apabila kita lebih mementingkan kerja daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Betul tak? Lebih mementingkan kerja daripada hak Allah. Berapa kita solatlah 5 kali satu hari. Sunat buat tak? Sunat buat tak? Nak tanya? Bukan nak suruh tanya orang lain tak? Diri kita sendiri kita tanya. Berapa sunat kita habiskan? Rasulullah kata, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut boleh habiskan 12 sunat dalam satu hari. Berapa belah kita habis? Rasulullah sebut 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, menghindarkan api neraka. Kita buat tak? Kita dengar ni relax ya. Dia ingat bila kita buat sekali itu habis dah. Buat dah ustaz. Bila? 2 tahun lepas, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, selesai, api neraka tak bakar dah. Bukan, amalannya mesti istiqamah. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Nampak? Tapi disebabkan oleh apa? Ni yang dia sebut tadi. Kerja lebih daripada ibadat. Sampai tinggal habis sunat-sunat. Sebab itulah sunat ini termasuk di dalam tahsin amali. Semua perkara-perkara sunat. Tu solat. Contoh puasa. Puasa. Hari ni siapa puasa? Saya pun tak puasa ni. 9 Muharram. Baru tahu. Tak tengok jadual. Sunat Ramadan je. Betul tak? 6 nak habis tu kadang-kadang level-level imam kan. Tak imam habis lagi. Habis dah. Tok Bilal pun cukup agak-agak. Cukup. Cukup alhamdulillah. Solat 6 selepas Ramadan di bulan Syawal. Selesai. Kalau boleh yang tu. Dan selepasnya Isnin Khamis.
Dan selepasnya 13, 14, 15, 13, 14, 15 itu baru tahsin amal as-siyam. Nampak? Dan sunat-sunat inilah yang akan memberikan kefahaman yang lebih tentang kita sebagai hamba dan Allah sebagai tempat kita sandar. Sebab itulah yang kita kata berusaha. Sebenarnya manusia ini hanya memilih. Tidak. Apa daya usaha dia? Dia mana ada daya? Dia tak ada usaha. La haula, kita akan ambil tu. La haula wala quwwah. Tidak ada daya, tidak ada usaha. Siapa? Kita. Mana ada daya, mana ada usaha? Yang ada adalah pilihan. Baik, di mana? Bila bang ya waktu subuh, kita tengah tidur, pilihannya ada dua. Dengar ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak celek mata ke tak mau? Betul tak? Betul dah. Tak Imam, macam mana? Nampak? Kata Imam tak buat pilihan lah. Bang terus duduk dekat tingkat jalan. Kena buat pilihan. Satu. Takbir pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak bangkit ke ataupun tak mau? Pilihan tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Nak tarik selimut ke nak buang selimut? Pilihan. Setiap masa diri kita mempunyai pilihan. Sama ada nak ataupun tak nak. Jadi yang usahanya siapa? Yang dayanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita memilih untuk buka mata nak solat subuh, maka Allah buka mata untuk kita. Bila kita pilih untuk bangun, maka Allah bangunkan kita. Maka apabila kita pilih untuk tarik selimut keluar daripada selimut, maka Allah akan keluarkan kita daripada selimut. Sampailah kita masuk ke solat, sampai kita bagi salam, sampai seharian hidup kita terkandung dalam pilihan diri sendiri. Maka dosanya kalau buat atas pilihan diri sendiri. Tak. Sebab tu Allah kata fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nampak pilihan tu. Sesiapa yang melakukan kejahatan, sesiapa yang melakukan kebaikan. Di situ dah nampak dah bahawa Allah bagi kepada kita pilihan. Tetapi yang menyediakan pilihan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Baik. Kalimah la haula wala quwwata illa billah. Nampak? La haula, tidak ada daya, tidak ada usaha. Wala quwwah, tidak ada kekuatan. Illa billah. Contoh saya minta maaf sebut. Kalau orang lumpuh, Nabi Ayub lumpuh 8 tahun. Tak. Apa yang dia boleh buat? Dia hanya berzikir. Inni massaniya dzurra wa anta arhamur rahimin. Allahumma inni massaniya dzurra wa anta arhamur rahimin. Berzikir kepada Allah. 8 tahun Allah bagi. Dia sakit, lumpuh. Ada kuasa dia nak bangkit? Tak ada. Orang yang lumpuh ini semata-mata Allah dah ambil separuh daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi pinjam kepada dia. Betul tak? Itu i'tiqad kita. Boleh percaya ustaz ni. Doktor habaq ni saraf rosak. Iyalah, saraf tu rosaklah. Siapa yang menciptakan saraf tu? Allah. Maka Allah buat ketik sikit je. Hai saraf, rosaklah kamu. Yang muda pun kena stroke. Umur 38 kena stroke. Tak tunggu tua. Kan? Tengah-tengah duduk berjalan ke debu, kena stroke. Doktor sekian-sekian, tak tahu pasal apa. Nampak? Duduk 3 hari, 4 hari, tengok boleh berjalan balik. Kuasa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dikatakan la quwwah illa billah. Tidak ada kuasa. Alhamdulillah kita dapat semua hidup kita ini dengan berjalan, bercakap, bersegala-galanya dalam tempoh masa umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tak. Tapi rugi kalau kita tak ingat bahawa 60 tahun itu kita berada di bawah kekuasaan Allah. Tak. Siapa-siapa yang impact kesan kalau kita beriktikad ataupun kita memahami bahawa kita berada di bawah kekuasaan Allah, mampu tak kita buat sesuatu yang Allah larang? Itu ya. Sebab apa kita cari tahsin, penambahbaikan terhadap amalan kita ini? Kerana Iskandari nampak bahawa kalau kita faham betul-betul ini hakikat manusia depan Allah Subhanahu Wa Taala,
maka kita tak mampu pun untuk memilih jalan yang tidak betul. Sebab apa? Sebab termakan budi. Betul tak? Tak? Hidup kita ni kalau kena upah, kena sewa, agak-agak kita boleh mampu bayar tak? Malaikat kata, hei manusia, sehari kena bayar RM400. Pasal apa? Ni sewa badan Allah Ta'ala bagi. Nah, solat pun dengan hak dia, rukuk sujud pun hak dia. Lepas tu kita nak komplain, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga kerana solatku. Masya Allah. Layak ke? Layak. Nampak? Baik. Tidak ada daya dan upaya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan. Bahaya kesalahan. Sebab tu selalu saya sebut, baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat yang orang selalu susah nak terima. Dia rasa baik dia datang daripada Allah. Habis kalau buruk, buruk itu daripada saya sendiri, ustaz. Oh, mana nampak? Nampak tak? Faham tak di situ? Jelas tak? Bila dia kata baik itu daripada Allah Ta'ala, maknanya buruk daripada dia sendiri, dia dah telah mewujudkan dua ilah. Nampak? Jadi dia berkuasa untuk mewujudkan keburukan itu. Nampak? Kadang-kadang kena hati-hati cara gaya bahasa bercakap. Malaikat duduk sebelah dua kiri ni, kanan, duduk tulis ya. Banyak cakap, Rasulullah kata paling banyak dosa. Macam saya lah ni, hari ni saya hidup bercakap, orang lain tengok ni. Hadis itu, macam mana kita nak mentutur kata tu. Semua kebaikan daripada Allah Ta'ala dan keburukan juga daripada Allah Ta'ala. Kita kena menerima hakikat qada dan qadar, itulah terkandung daripada kebaikan dan keburukan. Kalau kita kenal sesuatu yang baik, alhamdulillah. Kata kita kenal sesuatu yang tidak baik pun, alhamdulillah. Mungkin sesuatu yang tidak baik itu lebih baik daripada sesuatu yang lebih buruk. Pernah kita terfikir? Contohlah, saya selalu bagi, nak main masjid, tiba-tiba tang tu simpang 4 dekat situ, kan? Belah tiang, gedebuk jatuh, kan? Alhamdulillah. Kita tak tahu bahawa Allah bagi jatuh di situ. Entah-entah kalau tak bagi jatuh di situ, kena langgak trailer ke depan ni, mati tak ada solat. Nampak? Pernah kita terfikir lebih daripada tu? Inilah cara pemikiran untuk tahsin amali. Tak salah pun kalau tak fikir macam tu. Sekali duduk kata, oh, kalau tak fikir macam tu, siapa tak fikir macam tu, syirik terus dah. Dah, ini tahsin. Tahsin maksudnya penambahbaikan terhadap amalan kita seharian. Dan kita sentiasa kena berfikir macam tu. Kalau kita nak lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada saat, lebih baik daripada seminit saat ni. Nampak? Maka kita akan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hasabu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di akhirat nanti. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan. Tidak ada kekuatan ni orang bagi sedekah. Seronok tengok orang bagi sedekah ni kadang-kadang. Siapa bagi? Ni saya. Saya bagi ni. Nampak? Patutnya tak payah sebut. Bagi sedekah bagi kat belakang, kan? Rasulullah kata bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tak payah sebut. Ni bukan sekat sebut, cek besar lagi. Kan? Buat apa namanya? Orang panggil apa hak cek tu? Mock cek. Tulis kat situ, daripada si fulan bin si fulan, derma untuk wakaf. Tak ada masalah, boleh. Tapi saya selalu saya kena sebut macam ni sebab saya takut orang silap faham. Tak ada masalah buat, dah memang orang duk buat, ya, tak ada masalah. Tapi untuk tahsin, untuk menambah baikkan amalan kita, maka berhenti buat macam ni. Kita bagi setakat mana ni. Sampai kau orang boleh tanya, macam mana duit kita banyak dalam ni? Entahlah, duk derma daripada mana, tak tahu. Tiap bulan masuk 20,000, 20,000 tiap bulan masuk. Dengan akaun yang berbeza pula tu. Macam tu baru sedap dengar. Orang tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala aja tahu, selayak-layaknya tahu, cukup dah. Itu. Maka kebaikan yang kita buat itu pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sedar bahawa itu kebaikan yang dia buat dengan kekuasaan Allah, maka dia tidak akan berbangga-bangga.
Nampak? Bagi berapa tadi? Hari ni hari Jumaat. Hari ni boh 50 lantung masjid. Bulan lepas ustaz ingat RM2 je kan, abang korang kan. Cari warna biru. Suruh orang cari pula. Kan? Duit aku tu. Tak ada orang lain lah tu, aku tu. Jam. Nampak? Maknanya kalau dia masih lagi tidak menganggap bahawa apa yang dia dermakan itu, kekuatan yang dia boleh dapat daripada itu, sumber yang dia dapat daripada duit itu adalah semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kurniaan rahmatnya semata-mata. Nampak? Dan firman Allah, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Yunus, surah Yunus ayat 58, qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi. Dua benda ni yang kita hidup selama 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun ni. Bifadlillah wa birahmatihi. Bolehkah kita rasa bahawa hari ni tanpa Allah pun kita boleh hidup? Ada setengah ni orang kata ni, virus ni manusia yang buat. Contoh lah. Contoh. Saya dengar ya. Saya ambil contoh lah bagi orang faham. Kan? Virus ni manusia yang buat. Tidak ada kena mengena dengan agama Islam, tidak ada kena mengena dengan sesiapa pun. Yang menyebarkan ini adalah manusia. Nampak? Itu i'timad 'ala al-amal. Nak tanya, kalau virus tu Allah yang tak bagi hidup, hidup tak? Tak hidup. Hang ciptalah lagu mana pun, kalau tak ada redha Allah, tak hidup. Maka kita kena virus sekarang ini kerana redha Allah. Yang tu kena pegang. Yang tu kena pegang. Kita kena hari ini kerana redha Allah. Bukan setakat kita kena, satu dunia kena. Kita kena pegang bahawa ini adalah redha Allah. Kenapa? Kembali balik kepada amalan kita setiap hari. Saya minta maaf, saya sebut, bukan di sini, di Malaysia saja. Saya duduk lama di Arab. Perangai kita sama, bentuk badan je berbeza. Sama tu Haji. Arabnya sama, perangainya, orang Melayu pun sama. Sebab itulah Allah bagi satu dunia kena virus. Untuk siapa? Untuk kita. Sayangnya Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, Allah bagi kena virus ni. Kenapa? Supaya kita lebih beramal, lebih kepada, kembali kepada Allah 100%. Ada orang sampai, saya tengok, saya baca dalam 2017 kot, seorang datuk doktor bahagian psikologi buat satu satu kajian, tak ingat dah nama dia. Betul ke tak tahulah. Tapi contohlah saya bagi tahu. Dikira di satu-satu tempat, saya ingat lebih kurang di antara Selangor dengan mana saya tak pasti, 80% golongan mudanya tak solat. Layak tak kita dapat virus hari ni? Saya tanya. Layak tak? Allah kata, Rasulullah sebut, sesiapa yang duduk dalam golongan orang-orang yang tak beribadat kepada Allah, kalau Allah turun bala, semua kena tak? Kena. Ini contoh dia. Dan Allah redha dengan apa yang berlaku sekarang. Dan itu kita kena beriman kepada keredaan Allah ni. Nampak? Kena terima dengan seredanya. Allah redha, kita pun kena redha. Dan apa kita buat lah ni? Nampak? Dalam bab yang pertama, kitab hikam ni pun dah boleh menghuraikan segala-gala amalan yang kita boleh buat hari ni. Contohnya dalam keadaan kita kena virus hari itu, kita tak boleh main masjid. Contoh. Dan orang tak boleh main masjid, bising tak boleh main masjid. Bila masjid boleh main, berapa sah kita ada? Nampak? Jadi di manakah kesedaran kita bahawa hari ini Allah nak tunjuk bahawa umat Islam ni tak ambil kisah pasal Islam. Masjid tetap 3 saf. Tu pun jarang-jarang bila dia kata. Tak jarang lah ni, jarang-jarang. 3 saf jarang-jarang. Patut kalau jarang-jarang lagu ni mau sampai 7, 6, 8 saf ni. Tidak. Ni kalau perapat semua tinggal 1 saf. 1 saf setengah. Pun dalam keadaan macam ni orang tak kembali kepada Allah. Maka selayaklah kita akan dapat lagi kemungkinan. Contoh yang berlaku di Aceh. Tak? Yang berlaku di Aceh tahun bila? 2 tahun lepas. Allah sapu bersih semua yang dia nak. Tidak? Nampak? Semua itu atas redha Allah. Maka kita kena kembali kepada Allah. Sebab kita
berada di bawah fadli dan rahmat. Kelebihan yang Allah bagi kepada kita dan rahmat yang Allah bagi kepada kita. Fabidzalika falyafrahu. Nampak? Hei manusia, kami bagi kamu dua kelebihan. Memang kita lebih. Manusia ini lebih daripada segala-galanya. Betul tak? Betul. Allah sebut kepada malaikat. Nah, waktu dia nak mencipta Adam, manusia ni lebih daripada segala-galanya. Tu saya kata dia nombor 2 dalam alam ni. Segala-galanya yang menjahanamkan alam manusia. Betul tak? Jarang saya tak pernah tengok lagi harimau pergi duk buat apa ni, rumah. Tak, takai hutan buat rumah besar kat dia, harimau. Kan? Manusia. Mana manusia paling hebat. Maka sebab apa Allah kata gitu? Fa bi fadlihi wa bi rahmatihi falyafrahu. Falyafrahu. Seronok. Dua benda yang Allah bagi, berseronok. Wa khairun mimma yajma'un. Berseronok. Tapi jangan lupa, itulah dua benda yang terbaik daripada apa yang kamu kumpulkan. Kita dapat fadli, kelebihan, kita dapat rahmat. Tapi dalam keadaan kita dapat dua tu, kita rasa boleh tinggal solat untuk pergi cari benda lain. Terutama sekarang lah ni, duit. Betul tak saya kata? Bukan marah kat duit ni, tak marah kat duit. Tapi orang banyak tinggal solat sebab duit. Pasal duit berkelahi. Pasal duit tu. Tanah pun lepas tu dia duit juga, betul tak? Pasal tanah berkelahi. Jual dapat duit lah. Kan? Dalam keadaan Allah dah bagi kelebihan, Allah dah bagi rahmat, kita masih rasa tak cukup. Dan kita masih, Allah kata, mimma yajma'un, kumpul benda yang tak sepatutnya kita kumpul, iaitu harta. Orang ada harta, sepatutnya kalau ada, sedekah. Lebih sedekah. Ni ada yang lebih. Dia kata tanya, tak bayar zakat? Tak cukup haul. Celah mana tak cukup haul tu? Dia tolak hutang ni. Dah kali dia kata tak cukup haul. Mercedes 4 biji. Tak cukup haul lagi lagu tu. Nampak? Diri sendiri cari pasal, diri sendirilah yang menolak arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Bab zakat kena tajuk lain. Ini bab tahsin amali. Jadi apa yang kita kena buat? Tahsin amali. Dengan apa yang Askandari bersebut hari ini, ikutlah supaya kita tak i'timad dalam amalan kita. Kita jangan ingat kita yang buat. Kita jangan ingat kita yang berkuasa segala-galanya. Kerana itu salah. Salah daripada sesiapa yang nak berlatih untuk lebih baik. Salah kepada sesiapa yang nak berlatih. Kalau yang tak mau berlatih tak salah, tak apalah. Buatlah. Yang ni untuk orang mengaji. Nak buat yang lebih baik. Baik. Artinya, katakanlah hanya kerana merasakan kurniaan dan rahmat Allah, lalu kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik, yang lebih berguna bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Apa yang kita buat, sawah kita buat, bendang kita buat, kebun kita buat, ladang kita buat, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tenaganya pun adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berhenti dekat sini, nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan masih lagi berada dalam tajuk yang pertama, min alamati i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Insya-Allah ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya berhenti di sini. Ada soalan? Selalu saya pesan, dalam bab hikam ni siapa nak soal apa-apa pun tak ada masalah. Jangan risau.
Jangan risau. Kita kupas sama-sama. Bukan kita kupas saya sendiri tak. Kita kupas sama-sama. Yang penting sama-sama faham. Kan? Jangan risau. Jadi tanyalah, nak tanya apa pun. Tak ada salah dalam pertanyaan. Nah, ada soalan? Baik, insya-Allah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم وأوسع وسهل علينا أمورنا في الحياة الدنيا والآخرة واعطنا صحة واشفنا من كل مرض إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت. وعدنا من البلاء والوباء وعدنا من عذاب القبر وعدنا من عذاب النار. يا فرج الهم كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا يا الله الحمد لله رب العالمين. Sampai berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.